Oke, sebelum kita meneruskan program kita, izinkan saya memperkenalkan penceramah jemputan kita pada pagi ini. Beliau adalah, seperti yang disebutkan tadi, Dr. Israq bin Haji Ramli, berasal dari daerah Semporna, Sabah. Mendapat pendidikan awal di beberapa sekolah, antaranya Sekolah Kebangsaan Pekan Tawau, Sekolah Kebangsaan Likas Kota Kinabalu, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limawan Papar, dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Inanam Kota Kinabalu. Beliau melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di Universiti Ummul Qura Mekah, Arab Saudi, dan seterusnya peringkat master dan PhD di Universiti Malaya. Kini beliau bertugas sebagai pensyarah kanan dan merupakan timbalan dekan akademik dan antarabangsa Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah. Selepas sedikit tentang beliau, baiklah tanpa membuang masa, kita persilakan Dr. Israq Haji Ramli meneruskan sesi perkongsian sempena bulan integriti yang bertajuk Memperkukuhkan Integriti, Jangan Salah Guna Kedudukan. Dipersilakan, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, sabah al khair. Apa khabar semua? Ni hao, waalaikum. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang ceria ini. Walaupun jam di mana-mana, itu sesuatu yang sudah diterima pakai dan jangan berbincang lagi tentang itu. Kita berbincang tentang jam membuatkan kita kecewa saja. So, radu saja bersama dengan bendera-bendera yang wujud di tepi jalan tanpa kita rasa apa-apa kekeliruan ataupun ketegangan. Sampai di office, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanak ma ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Saudara Esido di atas pembukaan tadi. Yang dihormati Encik Muhammad Kamil selaku pustakawan kanan di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah. Terusnya Tawan Pustakawan di Perpustakaan Universiti Malaysia Sabah, staf yang hadir pada pagi ini, dan seterusnya kekitangan Universiti Malaysia Sabah dan juga hadirin hadirat yang hadir daripada luar bersama-sama kita pada pagi mulia ini. Alhamdulillah, kalau kita buat secara fizikal mungkin kata Encik Umar Kamil mungkin 20 orang. Tapi bila kita buat secara atas talian ini, mungkin kita dapat meraih lebih ramai daripada apa yang sepatutnya. So itulah realitinya antara kebaikan atas talian dengan keburukan fizikal. Fizikal ini memerlukan kepada pergerakan dan sebagainya. Maka itu juga integriti. Boleh kita katakan macam-macam, jam dan sebagainya. So, integriti itu bermula daripada fizikal dan pergerakan yang kita bawa. So, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah pada pagi yang mulia ini. Kita tidak menjangka bahawa bila kita hidup itu berada di dalam 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 komposisi yang mana. Kita menjadi orang Malaysia ataupun kita menjadi orang bukan Malaysia. Ataupun kita menjadi orang Malaysia dan kita berada di Selangor ataupun di Johor ataupun di Sabah ataupun di Sarawak. Dan kalau di Sabah itu kita tidak tahu kita itu di mana. Di Tawau, di Sandakan, di Kota Kinabalu, di Keningau, di Tembunan, di Kudat dan sebagainya. Kita tidak tahu. Jadi persoalan itu adalah persoalan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita ragu dan kita tidak pertikaikan benda seperti itu. Tuhan telah meletakkan kita di mana-mana. Dan kita lahir menjadi seseorang. Dan kita melahir menjadi seorang lelaki, tidak mungkin kita akan menjadi seorang perempuan. Kita tidak boleh ubah, kecuali kau sendiri yang mau ubah. Kalau kau sendiri mau ubah, itu kau punya rundingan. Tapi soal keaslian, kewujudan dirimu di dunia ini, itu sesuatu yang harus kita syukuri. Kita tidak menjadi orang Afrika. Kita tidak jadi orang Zimbabwe. Kita tidak jadi orang Chad. Kita tidak menjadi orang-orang
yang berada di gurun Sahara yang tidak cukup makan. Kita menjadi orang Sabah. Itu satu kesyukuran yang kita harus pikir. Yang kita tidak akan rasa lapar seperti mereka. Kita tidak akan rasa haus seperti mereka. Ini kesyukuran yang sepatutnya diraih oleh semua oleh orang manusia. Soal soal keadilan dan sebagainya itu belakang kira kan. Tapi soalnya kita wujud dalam lingkungan masyarakat yang bukan seperti mana yang kita tidak mau kita menjadi masyarakat seperti itu. Kita tidak mau menjadi masyarakat yang berperang. Kita tidak mau menjadi masyarakat yang tidak tenang apabila kita bersekolah, tidak tenang apabila kita bekerja dan sebagainya. Maka itu harus kita pegang. Satu prinsip bahwa kita ini dilahirkan dalam suasana yang sangat indah. Itu yang pertama. Yang kedua pula, kita tidak tahu pun kita akan bekerja di mana-mana. Tahu kita bersekolah di mana, kemudian kita bekerja. Mula kita bekerja itu dan mula kita meraih gaji. Orang-orang yang berniaga mungkin ada dia punya specialize sendiri ataupun ada pengkhususan sendiri. Yang mana kalau buka pukul 6, dia akan raih rezeki seperti mana dia bangun pukul 6. Tapi kalau kita yang bermakan gaji, ada 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 5 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock. The amount of our salary is same. Sama je kita punya gaji kan. Gaji kita masuk pukul 8.30 sama dengan gaji kita masuk pukul 9. Gaji kita masuk pukul 10 sama dengan gaji kita masuk pukul 11. Gaji kita pulang pukul 3 sama dengan gaji kita pulang pukul 5. Itu sesuatu kritikal bila kita makan gaji. Memanglah tidak dikira pukul 8.05 tu kalau kau hilang 2 jam, hilang gaji. Kalau benda seperti itu berlaku, mungkin ada orang tak akan keluar daripada universiti ataupun tidak akan keluar daripada kawasan universiti. Keluar kawasan universiti kena potong gaji. Keluar sikit lebih 2 jam potong gaji. Kalau ini berlaku, saya yakin tidak akan ada orang yang keluar dan cari ayam penyet di alam mesra. Ramailah kaki tangan perpustakaan yang mencari ayam penyet, cari bakso dan semuanya. Boring kononnya di UMS, balik-balik makan benda sama. Kalaulah ada sistem seperti itu, keluar berapa minit? Lebih daripada 15 minit pun potong gaji. Kalau ada benda seperti itu, saya yakin tidak akan ada orang yang keluar. Kalau ada benda seperti itu, maksudnya tidak ada. Kau pergi makan ayam penyet alam mesra, sekejap je pun. Tapi kenapa jadi 2 jam? That's integrity. So, bila kita lahir sebagai seorang manusia dan kita ditetapkan menjadi penjawat awam, sama ada badan berkanun ataupun berkanun, sama ada kerajaan negeri ataupun persekutuan, sama ada di Universiti Malaysia Sabah sendiri pun. Bila kita sudah menerima gaji dan kita sudah menerima sesuatu perjawatan, started from there, integrity itu bermula untuk diri kita. So, bila kita kata memperkukuhkan integrity itu sudah dicerita panjang oleh sesiapa sekalipun. Integrity itu dalam bahasa yang mudah. Dalam bahasa yang mudah ialah seekor semut hitam. Seekor semut hitam. Di waktu malam yang gelap. Dalam pula berlaku orang kata gerhana bulan. There's no moon in that night. Semut hitam di atas batu yang berwarna hitam di malam yang gelap. Di mana semut itu? Siapa yang akan lihat? Tiada siapa yang akan lihat semut tersebut. Sebab semut sudahlah hitam. Di batu hitam pula. Di malam yang gelap pula. Gerhana bulan pula. Disitulah integriti. Disitulah integriti sebenarnya. Dia sangat kecil dan halus. Sebab dia terletak di dalam hati kita ini. Dia bukan terletak setakat di dokumentasi. Dokumentasi is no problem. Setakat kita nak melaporkan apa aktiviti yang kita lakukan untuk bulan integriti, kita ceramah. It's no problem. We can do it. Kita boleh buat benda seperti itu. Tapi kita nak meletakkan integriti itu di hati-hati kita ini. That's the challenge. That's the challenge. Jadi apabila kita menceritakan tentang integriti, ini sesuatu yang
lebih mendekatkan kita dengan jawapan. Integriti itu lebih kepada dia punya opposite-nya tentu saja rasuah. Tentu saja rasuah. Bila kita berkedudukan daripada pembantu tadbir, daripada N 11, 17, 21, 27, 29, 32, 41, 44, 48, 52, 54, Jusasi, Suabi, Jusae, Turus dan sebagainya. Kedudukan itu akan berubah dan berubah dan berubah. Semakin tinggi kedudukan tersebut, semakin tinggi integriti yang kita nak bawa. Semakin tinggi integriti yang kita bawa. Sebab bila kita berada di bawah, kita akan merasakan bahawa benda itu akan menjadikan kita menjadi tumpuan orang. Kalau kita minta maaf sahabat-sahabatku yang menjadi pemandu di Universiti Malaysia Sabah kan. Sahabat-sahabatku sekalian yang memandu itu, dia akan memastikan pemanduannya tekap pada waktu yang sama membawa Datuk Naib Chancellor ataupun timbalan Naib Chancellor. Kedudukannya itu berdasarkan kepada apabila kita merasakan bahawa apabila kita merasakan benda itu sesuatu pertanggungjawaban, maka dia akan membawa lokasi daripada Datuk Visi kepada sini di sini. Itu habis. Tidak ada orang yang mencari kecuali Datuk Visi. Dan tidak ada orang yang mencari kecuali timbalan Naib Chancellor. Sebab dia seorang pemandu. Dan integriti anda itu on time untuk membawa Datuk Visi dan sebagainya. Tapi bila kita sudah berada di satu tempat daripada bilik yang ramai-ramai, kita 6-7 orang, kita bersembang. Akhirnya kita masuk ke ruang lingkup yang hanya ada 2 orang. Akhirnya setelah itu kita naik. Kita naik terus masuk ke bilik. Dan kita berada seorang diri. Kemudian daripada seorang diri kita pergi ke bilik yang lebih besar. Dan pada masa itulah tumpuan orang kepada kita. Dan pada masa itulah integriti kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Integriti kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham bahawa konsep integriti itu akan berjadi apabila ada orang-orang yang mempergunakan peluang yang ada ini untuk kepentingan orang ramai. Is not the big issue. Kita tidak ada bincang benda seperti ini. Tapi bila benda ini berlaku dalam tajuk kita ini ialah jangan salah guna kedudukan. Semakin besar kedudukan kita, semakin besar impak. Semakin kecil kedudukan kita, semakin kecil impak. Itu sebenarnya ramai sahabat-sahabat Nabi SAW menolak untuk menerima jawatan. Sebab mereka takut benda ini akan berlaku kepada sesiapa sekalipun. Nabi SAW secara ringkaskan, Nabi tidak meletakkan sesiapa pun mengganti beliau apabila beliau wafat. Nabi tak bagi tahu. Nabi cuma bagi tahu sahabat-sahabat utamanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Nabi hanya meletakkan nama, tapi Nabi tidak appoint someone. Tapi apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjadi khalifah, apabila diangkat oleh sahabat yang lain, terutamanya Umar bin Khattab, untuk dia menjadi seorang khalifah atau pemimpin, maka Abu Bakar As-Siddiq menerima jawatan tersebut bukan kerana dia mau menerima jawatan, tapi dia menerima jawatan tersebut kerana dia memperlihatkan bahawa ada agenda yang perlu dia selesaikan. Dan dia menjadi khalifah tidak lama. Tapi apabila Abu Bakar As-Siddiq sebelum dia wafat, he appoint
Umar Al-Khattab. Yang benda itu bukan menjadi sunnah Nabi SAW. Nabi tidak meletakkan sesiapa pun sebagai seseorang mengganti beliau. Tapi Abu Bakar As-Siddiq meletakkan benda itu. Sebab itu ijtihad ataupun itu sesuatu benda yang diberikan kepada Abu Bakar untuk melihat bahawa kalau aku meletakkan orang lain ataupun aku memberi buka pintu untuk pemilihan tersebut, akan berlaku konflik. Itu ijtihad. Itu dipanggil ijtihad. Itu dipanggil sesuatu sesuatu keputusan yang dibuat berdasarkan pemikiran dan berdasarkan logik akal seorang pemimpin bernama Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya dia bagi tahu, lepas aku wafat, Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Selepas Umar Al-Khattab menjadi pemimpin selama 10 tahun, Umar Al-Khattab tidak mengikuti polisi yang dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq, iaitu meletakkan sesiapa selepas beliau untuk appoint as a khalifah. Umar Khattab menyerahkan kepada syura, menyerahkan kepada grup untuk memfikirkan benda seperti itu. Seolah-olah Umar Khattab mengikuti cara Nabi SAW. Jadi adakah kita memberitahu bahawa cara yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq salah? Tidak. Kita tidak boleh menyalahkan benda seperti itu. Jadi samalah kedudukan kita di mana organisasi sekalipun. Ada orang yang akan naik, ada orang yang akan bertahan. Ada orang yang akan dipilih dan ada orang yang tidak akan dipilih. Jadi kita sebagai seorang penyawat awam, ada sesuatu benda yang harus kita fikir. Kenapa aku tak layak? Kenapa aku tidak naik? Itu benda yang harus kita pegang sebagai seorang penjawat awam. Kita kadang-kadang appoint sebagai seseorang, bukan kerana kita hebat tau. Tapi kerana Allah uji kita. Allah uji kita sama ada keimanan kita itu kepada Allah. Integriti kita itu mahal ataupun tidak pada masa itu. Kadang kita tidak diuji. Kita sering berdoa kepada Allah setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan di akhirat kan. Kita selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bersyukur. Kita selalu berdoa seperti itu. Kau berdoa menjadi orang yang syukur. Kau berdoa untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan kau berdoa untuk dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu, kau harus diuji. Dan ujian yang paling cantik ataupun paling disaster ialah kau diberikan kedudukan. Jangan kata kedudukan itu rezeki. Ramai orang kata, Alhamdulillah dapat rezeki N48, Alhamdulillah dapat rezeki DS 52, 54. Jangan tersilap, kadang-kadang itu bukan rezeki. Kadang-kadang itu bukan rezeki. Itu kadang-kadang sekadar Allah uji kita. Kau mampu ke tidak? Kau rasa bangga ataupun tidak? Kau rasa apa sebenarnya apabila kau diberikan kedudukan? Maka itu yang harus kita fikir. Jangan kita rasa bila kita dapat itu rezeki. Jangan, itu ujian. Rezeki itu kita tak nampak. Min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat jalan keluar. Untuk bukan sekadar jalan keluar untuk escapism from this world, apa itu escapism daripada kemiskinan, bukan. Jalan keluar untuk ketakwaan kepada Allah dan jalan keluar untuk mensyukuri apa yang Allah bagi. Dan Allah kata, kalau kau bertakwa kepada aku, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri rezeki yang kau tak nampak pun rezeki tersebut. Rezeki yang paling indah ialah bila kau akan tersenyum dengan kawan kau setiap hari. Kau bergembira dengan kawan kau setiap hari. Keluargamu di rumah. Tapi bila kau pergi ke pejabat, kau ada satu keluarga yang lain yang besar. Keluargamu tu daripada pukul 8 sampai pukul 4 dan 5 petang, itu keluargamu setiap hari. Bila kau kerja indah dan seronok dalam pekerjaan tersebut, itulah rezeki. Bila kau dapat lift, tak payah naik tangga, kan gout, sakit lutut, kau ada lift, Alhamdulillah, itu rezeki. Yang kau tidak nampak pun benda seperti itu. Dapat parking, berebut-rebutkan parking. Kemarin hampir ku kena saman. King depan Libri hantar
rombongan daripada Indonesia Palopo. Tiba-tiba datang Pak Pengawal. Hampir-hampir dia mau sign. Alah, sorry Ustaz, tak nampak. Bilang tidak apa. Saman pun okey. Tak apa, pergilah parking tempat spesifik. Kita parking lah, tak ada masalah. Dan aku parking jauh di hujung library sana. There's no big issue. Tak ada big issue pun benda seperti itu. Itu tugas kan. Janganlah kerana kita kenal orang dan kita berkedudukan, kita boleh parking sesuka hati. Yang hebatnya, pelajar kita tu parking sesuka hati. Macam dia ketua perpustakaan. Staf library pun parking di ujung, tiba-tiba dia berani parking depan. Itu yang kita report tu kepada keselamatan. Sebab salah satu benda, penguatkuasaan itu bermusim. That's the problem. Cuba hari-hari ada orang tangkap. Hari-hari dia tidak akan berani. Tapi bila bermusim, macam contohlah, sesuatu benda yang mudah kita berkatakan. Saya tidak pasti berapa denda tu kalau isap rokok di kampus. Ada siapa tahu kan? Di kampus kalau isap rokok berapa? Saya yakin tak ada pegawai keselamatan yang tangkap orang yang isap rokok kan. Sedangkan kampus ini kampus haram rokok. Tapi di mana integriti kita kan? 10K, woi nawang, mahal juga tu. Tapi mau beritahu integriti mana yang kita bawa. Tak ada siapa penguatkuasaan. Sebab bos-bos kita pun ada yang isap rokok kan. Dan kita tidak akan tegur. Dan kita membiarkan perbuatan seperti itu. Sebab itulah tu. Menggunakan kedudukan untuk tidak disaman. Ataupun menggunakan sesuatu. Minta maaf lah siapa-siapa yang terasa siapa yang isap rokok. Minta maaf. Bukan mau beritahu benda itu secara hukumnya haram dan sebagainya. Itu ada perbincangan ulama. Tapi nak beritahu, that's the reality kan. Jadi, apabila kita ada kedudukan dan sebagainya, kita dilantik dan sebagainya, kita harus terima itu dengan sesuatu yang sepatutnya kita astaghfirullahalazim. Jangan kita alhamdulillah. Itu bukan rezeki bang. Itu dugaan daripada Allah. Ujian daripada Allah bila kita naik pangkat. Ujian daripada Allah. Kalau naik pangkat, berapa kali kau pergi masjid? Minta maaf kepada sahabat muslim. Kalau kau naik pangkat, berapa kali kau pergi masjid? Takkan bila naik pangkat, makin kurang pergi masjid. Mau bagi tahu, Allah bagi kedudukan kita untuk bersyukur. Di mana kesyukuran kita itu? Kita ke masjid. Di mana kesyukuran kita itu? Kita banyak beribadat kepada Allah. Tapi bila kedudukan itu kita dapat, kita makin jauh, maka ketahuilah kedudukan itu merupakan ujian daripada kita sebenarnya. Jadi bila kita dapat kedudukan, pastikan kedudukan yang kita dapat itu sesuatu yang kita kena raih pertanggungjawabannya semaksimal mungkin. Itu sebabnya dalam Akta SPRM 2009. Saya bukan orang SPRM tapi tahulah beberapa akta kan. Dia ada section 16, dia ada section 17, dia ada section 18, dia ada section 23. Jadi antara yang bersangkut paut dengan penjawat awam itu menggunakan jawatan dan kedudukan untuk suapan pegawai badan awam, itu section 23 Akta SPRM 2009. Maka ini masuk dalam jenayah rasuah Malaysia 2009. Mungkin kalau di Universiti Malaysia Sabah perkara begini hanya berlaku dalam kalangan kita saja, tapi kalau melibatkan awam dan sebagainya kita akan terlibat. Jadi kadang-kadang orang tidak faham pun bagaimanakah salah guna kedudukan tersebut. Bagaimana yang salah tersebut? Adakah tolong kawan itu salah? Adakah tidak tolong kawan itu orang kata cerewet? Ataupun adakah tolong pertolongan yang kita berikan itu untuk kepentingan peribadi kita ataupun kepentingan orang lain? Jadi pokok pangkalnya apabila kita memperkatakan tentang rasuah tersebut dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah mentarifkan rasuah itu sebagai sebarang pemberian bertujuan memalsukan kebenaran dan membenarkan kepalsuan.
Contohlah lebih kurang dalam sistem LMPT kita kan. Sistem kenaikan pangkat kita pada setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tentu saja ada rakan kita ini yang dia tidak perform pun, tapi kita mengatakan dia perform. Adakah itu memberikan istilah menyalahkan guna kuasa? Kita sebagai seorang bos, sebagai seorang yang menilai, penilai pertama, penilai kedua. Selalunya penilai kedua itu tidak tahu. Penilai kedua itu hanya berdasarkan kepada bagaimana penilai pertama itu memberikan markah kan. Dan kadang-kadang kita tengok hari anugerah perkhidmatan cabaran APC. Kita kata, bukan dia sudah dapatkan ni. Ataupun, lambat masuk kerja pun dapat APC. Kita kena ingat bahawa APC manusia itu mungkin wujud ketidakadilan, mungkin wujud keadilan. Sebab mungkin ada setengah ketua jabatan yang membuat benda itu sebagai rutin. Mungkin kawan-kawan di luar sana mungkin ada jenis yang merutin betul. Hari ini, minggu tahun ini, tahun ini, seolah-olah semua dapat APC. Seolah-olah dapat APC. Memanglah APC itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang memberikan motivasi. Tapi kadang-kadang APC itulah yang wujudnya menyalahgunakan kedudukan. Orang kata, iyalah, baik sama bos, biasalah. 2 tahun berturut-turut APC, contohlah kan, kita cakap benda seperti itu. Nah, ada soalan tu. Bagaimana jika pekerja di bawah selian kita tak perform, tapi kita sebagai penyelia menggunakan budi bicara? Sebagai contoh, mungkin staf tersebut mengalami masalah kesihatan yang kurang atau masalah rumah tangga. Dia kalau soal penyeliaan budi bicara, itu tak ada masalah. Kita sebagai ketua jabatan itu, kita hanya memberitahu sesuatu yang terbaik sebenarnya. Kita tahu dia itu sakit dan sebagainya. Kita sebagai seorang ketua jabatan, kita seharusnya orang kata balancing untuk melihat benda seperti itu. Tapi kadang-kadang balancing kita itu disalah tafsir oleh staf yang lain. Terutama juga bila balancing itu kita punya sepupu, bila balancing itu kita punya saudara mara, lagilah menjadi isu. Isu tidak akan habis lagi mana kita tidak mati semua ini. Orang akan bercakap dan bercakap dan bercakap. BN kah, JRS kah, Pakatan Harapan, orang akan bercakap sampailah pilihan raya. Bila habis pilihan raya, ada perjawatan baru diam semua. Baru berdiam semua kan. Selagi tidak ada tu orang akan bercakap dan bercakap dan bercakap dan bercakap. Tak usah cakap lah, memang orang akan bercakap. Kau baik macam mana sekalipun, kau buruk macam mana sekalipun, orang akan bercakap. Itu realiti kita sebagai seorang manusia kan. Bercakap. Itu kadang-kadang bila kita memegang jawatan tertentu, kita akan pekak telinga ataupun tebal muka. Sebab kadang-kadang kita punya keputusan is not famous. Kita punya keputusan itu bukan keputusan yang disukai oleh orang ramai. Bila Datuk Seri Ismail Sabri memutuskan untuk membuat pilihan raya lebih awal kan. Banyak komen. Ada komen A, ada komen B. Ya, keputusan tak popular. Ada komen B, komen C, komen D, komen F. Macam-macam komen orang. Terpulang. If you are professor, you can comment. If you are professor media, kau boleh komen. Kau makcik jual kuih pun boleh komen. Tak ada masalah. Ni banjir, hujan dan sebagainya. Kadang-kadang keputusan itu tidak popular. Kita tengok dalam sejarah Nabi SAW, ada keputusan-keputusan yang tidak popular, yang memberikan kesan kepada sahabat yang lain. Contohnya, perjanjian Hudaybiyah. Keputusan itu tidak popular kepada semua sahabat Nabi. Terutamanya apabila Umar Khattab mempertikaikan penerimaan keputusan perjanjian Hudaybiyah antara kaum muhajirin di Madinah dengan kaum musyrikin di Mekah. Confirm benda itu tidak popular. Tapi kadang-kadang kita kena faham tau. Seorang pemimpin itu diberikan gifted ataupun dalam bahasa Arab dia panggil mauhibah. Gifted yang kadang-kadang itu sebabnya ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulil amri minkum. Pemimpin dalam kalangan kamu. Maksudnya walaupun tak popular kita kena taat.
dalam masa tidak popular dan kita taat tersebut, dalam masa benda itu tidak memberikan keseronokan kepada kita, kadang-kadang ada benda yang kita tidak nampak. Ada benda yang kita tidak nampak. Dan tidak nampak itulah, kita tidak akan nampak selagi mana kita tidak duduk di tempat itu. Kalau tidak kita duduk di tempat itu, baru kita tahu. Hah, kalau aku jadi pun aku buat benda yang sama. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hadirin hadirat di pagi yang mulia ini, kita kembali kepada persoalan bagaimana kita menggunakan salah guna kedudukan tersebut. Macam saya cakap tadi LMPT kan. Akhirnya keluarlah sesuatu keputusan yang tidak puas hati. Kenapa kita tidak puas hati? Pertama, kita rasa kita bekerja keras, tapi tidak dinilai. Betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak? Kita kadang-kadang kita terkejut. Dapat juga. That's your luck. It's not your rezeki. Main lebih kurang, yang tiba-tiba dapat cemerlang. Wah, ini rezeki. It's not rezeki. It's warning from Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah kita dapat sesuatu yang kita tidak layak. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Itu yang paling bahaya. Dan yang paling best, I never and ever have the APC. Aku tak pernah pun dapat APC. Orang bilang, biar betul kau tidak APC. Ya, aku tak pernah dapat tu. Kau tidak isi kah? Isi bah. Jadi kenapa kau nak dapat? Kita pun dalam bahasa yang mudah, tidak ada rezeki. Bukan tidak ada rezeki. Allah sayang kau. Kalau Allah sayang kau, kau akan rasa kau akan kecewa dan sedih dan sedih dan sedih. Supaya bila kau dapat, kau tidak menunjukkan diri, kau tidak sombong. Bila kau tidak dapat, kau rasa, apalah, aku masih bekerja dan punya rezeki. Itu sesuatu integriti yang sangat mahal. Bila kita bekerja, not for human. Kita bekerja kerana Allah. Kita bekerja kerana rakyat. Kita bekerja kerana masyarakat. Kita bekerja bukan atas paper. Ramai orang bekerja atas paper. Dan dia dapat. Tapi tidak siapa yang kenal. Maaf cakaplah. Kita punya scholars di universiti ini. Kadang-kadang orang jiran dia pun tak kenal. Oh, pensyarah rupanya tu. Ingatkan kerja di BKK. Mau bagi tahu, kau tak kenal pun masyarakat yang kau duduk sebenarnya. Orang kenal kau di universiti je. Orang tak tahu pun kau itu kerja di UMS. Tiba-tiba orang nampak stiker. Kerja UMS. Orang sebelah bilang kan. Endak tu. Dia punya sepupu punya stiker tu kali ambil-ambil. Orang tak kenal kau pun. Kau tu siapa sebenarnya. Jadi seolah-olah mau beritahu bahawa integriti apa yang kita bawa. Ada orang mengejar kedudukan tersebut. Mencari. Akhirnya dia dapat. Ada orang mengejar dan mencari. Akhirnya dia tewas. Akhirnya dia left group. Aduh, Akbar. Ada dalam satu grup tu. Dia berkata dalam grup tersebut. Saya meyakini bahawa grup ini bukan ditubuhkan untuk politik. Grup ini untuk kebajikan. So, kalau benda inilah yang berlaku kepada grup ini, saya mohon diri dan minta maaf. Kenapa bang? Kenapa sikit sangat kau punya perasaan bang? Leave it. Orang nak cakap lah. Kita dengar je lah. Tak payah komen. Nama lagi musim politik kan. Pilihan raya on je lah. Betul kata tidak, tiapalah. Jangan saja grup itu memfitnah dan memburukkan orang, sudahlah. Tapi sekadar share-share tertentu, lawak-lawak, seronok-seronok bagus. Cerita-cerita boring-boring kan. Janganlah sampai benda itu mengambil perhatian kita untuk berlebih serius benda seperti itu. Janganlah kerana politik itu kita bergaduh dan berpisah. Itu sesuatu yang orang bilang. Kita tidak cerdik lah benda seperti itu. Itu kata sepah tu. Kalau bodoh tu simpan-simpan lah. Kalau bodoh tu simpan-simpan lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apabila kita ada kedudukan, pastikan bila kita dapat kedudukan, yang pertama sekali kita menyebut, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah. Sama ada aku mampu ataupun tidak.
Jadikanlah aku orang yang sentiasa dapat perhatian daripadamu. CCTV mungkin ada di mana permis, tapi CCTV Allah, CCTV Tuhan, mungkin kita tidak tahu. Itu sebabnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah tu, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu makan ataupun mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Harta orang lain dengan jalan yang salah. Kita bilang pakai je lah, tidak masalah. Upis punya juga tu. Nah, upis punya. That's the problem. Kadang-kadang bawa balik A4 daripada pejabat kan. Anak bilang, "Pak, adakah itu A4 di upis?" Bapaknya bilang, "Oh, banyak kami sini nih." Bawa pulang lu bapak satu, Pak. Pak, boleh Pak, kamu berapa? Dua? Ya. Kita pun bawa pulang. Kita kata dengan alasan kita bekerja penat. Apa salahnya ambil dua bandel? That's integrity. Kita gunakan kedudukan kita sebagai penjaga store. Kita gunakan kedudukan kita sebagai seorang yang menjaga keluar masuk barang dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. It's not okay. It's not okay. Tapi nak macam mana kan? Ada seorang prof, Allah yarham. Dia kadang-kadang kita photostat IC di office, photostat pribadi dan sebagainya. Dia tak photostat di office, dia photostat tempat luar. Adakah kita kata kita salah? Dalam perkeliling mungkin kita bekerja untuk, kita menggunakan istilah kata mesin itu untuk photostat barang-barang pribadi kita juga. Tapi kadang-kadang itu mengambil impak kepada benda itu sebab kita bekerja di satu organisasi. Maka di organisasi yang kita buat untuk photostat itu juga ada sangkut paut dengan organisasi yang kita bekerja. Kalau memang fully untuk tujuan pribadi, kalau boleh elakkan benda seperti itu. Wa'yazubillah, saya pun mohon maaf, minta ampun kepada Allah kadang-kadang menggunakan benda seperti itu untuk kadang-kadang pribadi, IC, kadang-kadang untuk photostat dan sebagainya. Kita minta ampun kepada Allah dengan sikap seperti itu. Kita kata tak apa, kita bekerja lebih masa dan sebagainya. Matlamat tidak menghalalkan cara kan. Kita kerja lebih, jangan minta sesuatu orang kata kelebihan yang kita dapat. Kita bekerja lebih itu kerana kita seronok dan kita bergembira kan. Jangan kerana kita bekerja lebih itu untuk habuan yang kita dapat daripada manusia. Jangan sekali-kali kita merasakan benda itu. Aku buat lebih, aku dapat sesuatu. Jangan, kita buat lebih kerana kita sayangkan manusia ini. Kita buat lebih itu kerana kita mengharapkan kasih sayang Allah itu akan ada kepada kita kan. Kadang-kadang kita bekerja lebih, tak dapat apa-apa pun. Jangan risau. Allah tak pernah lupa. Malaikat tidak pernah tidur. Malaikat tidak pernah menuliskan sesuatu pun yang kita buat itu tanpa kita ingat. Malaikat tidak pernah lupa. Yang lupa kita punya bos. Yang lupa kita punya penilai 1. Yang lupa kita punya penilai 2. Jadi sekadar APC itu, jangan risaulah. The perform silakan. Tapi yang tak perform itu, jangan risau. Bahawa apa yang kita buat itu lebih daripada apa yang sepatutnya. Itu sebabnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi termasuk makan otak orang lain itu ialah dengan cara yang batil, itu menerima rasuah atau mensuap. Bukan duit, tapi menerima sign. Bukan duit, tapi menerima arahan. Itulah wang yang diberikan kepada penguasa ataupun pengawal. Tolong sign, bos kata tolong sign. Pada masa itu kita mau sign ataupun tidak. Dan kita tahu benda itu tidak betul. Saya janji benda itu tidak betul kan? Kita tahu benda itu tidak betul. Tapi kita perlu sign ataupun tidak. Inilah yang paling mahal sebenarnya. Inilah terletak di mana kita punya hati dan amanah tersebut. Itu sebabnya apa kata Nabi SAW, la imana liman la amanata lahu. Tiada iman. Kosong iman dalam hati bila kita tidak amanah. Selicik benda-benda seperti ini kan. Itu yang berlaku kepada Qadhi Shuraih Al-Asim. Qadhi Shuraih Al-Asim ini, Qadhi yang dilantik oleh Umar Al-Khattab dan Qadhi yang paling lama dalam sejarah Islam. Shuraih Al-Asim ini
sebelum dilantik kategori berlaku konflik antara penjual kuda dengan Amirul Mukminin Khalifah Umar Al-Khattab. Seorang penjual kuda ini menjual kuda kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab bawa balik kuda tersebut. Akhirnya kuda itu cacat, tempang kaki. Umar Al-Khattab kata, ini macam ditipu. Lalu dia mengembalikan kuda tersebut kepada penjual. Ini siapa nih? Ini presiden tau. Amirul Mukminin, the president of the Islamic country pada masa itu. Hantar balik kepada penjual kuda. Penjual kuda, kenapa menghantar balik? Kenapa menghantar balik? Kan tadi kita jual, kita sudah bersetuju dan kau bawa pulang, wahai Amirul Mukminin, dan kuda itu bagus, betul ataupun tidak? Ya, kuda itu bagus. Tapi kenapa kau mau bagi balik? Sedangkan mungkin benda itu berlaku. Tidak, dia bilang. Aku tak puas hati sebab pulang itu tiba-tiba dah rosak. Mesti dengan kau sudah penyakit ataupun dengan kau sudah rosak dan sebagainya. Tak apa, kita bawa benda ini kepada penghakiman. Tapi saya mau yang menghakim ini ialah Shuraih Al-Asim. Shuraih Al-Asim. Datanglah Shuraih Al-Asim. Ya Amirul Mukminin, semasa kau membeli kuda tersebut, kuda itu dalam keadaan baik ataupun tidak? Amir bilang, bagus, semua okey. Okey. Masa kau menjual kuda itu, memang kuda itu baik ataupun tidak? Memang baik, aku jaga baik kuda tersebut. Dan kami pun bersetuju benda ini diserahkan kepada Amirul Mukminin untuk dibawa pulang. Jadi kata Shuraih Al-Asim, oleh kerana itu, perjanjian pertama sudah selesai dan keadaan fizikal kuda sudah selesai. Akhirnya kuda itu cacat dalam tangan Amirul Mukminin. So, Amirul Mukminin, kau tidak berhak untuk hantar balik kuda tersebut. Sebab kuda tersebut rosak ataupun cacat di tanganmu. Itulah kalau kita jadi presiden. Perasa apa? Ini penjara, ini penjara. Ini orang yang jual kuda ni tidak guna ni. Kasih bankrupt dia. Sebab kita ada kedudukan kan. Tapi tidak pernah digunakan oleh Umar Al-Khattab. Dan dia bawa balik kuda yang cacat tersebut. Akhirnya, kerana malunya Umar Al-Khattab, kerana rasa kecewa dan aibnya itu, dia lantik Shuraih Al-Asim menjadi hakim. See? This is the leader. Bukan kerana orang menjatuhkan dia, dia rasa dia down. Ini sebabnya kita kadang-kadang dalam organisasi dan sebagainya, bila ada orang marah, bila ada orang menyuruh sesuatu, bila orang kasih down kita, terus kita kata dia ini jahat. Mungkin ada sesuatu kebaikan daripada dirinya, walaupun banyak keburukan daripada diri dia, kita tidak tahu. Jadi Shuraih Al-Asim juga benda seperti itu. Dalam sejarah juga memberitahu bagaimana Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, baju besinya tertanggal dan dicuri oleh orang Yahudi. Oleh orang Yahudi. Ini siapa ni? Amirul Mukminin. Lalu bawa kepada Qadhi Shuraih Al-Asim dan bertanyakan, baju besi aku dicuri. Siapa yang curi? Orang Yahudi. Qadhi Shuraih Al-Asim kata, siapa saksi kau? Anak aku dan aku punya hamba. Kata Qadhi Shuraih Al-Asim, apabila dipanggil orang Yahudi tersebut, kau betul curi? Mana ada aku curi? Mana saksi dia? Dia kata saksi dia, anak dia dengan hambanya. Kata Qadhi Shuraih Al-Asim, seorang anak tidak boleh menjadi saksi kepada seorang bapa. Akhirnya baju itu tidak dapat dikembalikan kepada Ali. Tapi Yahudi bagi balik kepada Ali bin Abi Thalib. Aku hanya mau melihat betapa adilnya engkau dan hakim engkau. Saja je Yahudi itu nak test. Mau bagi tahu, this is the leader. Tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi. Sama juga apabila di kota Baghdad tersebut, ada seorang hamba Tuhan ini, suka sangat menceritakan hal dirinya kepada masyarakat di Baghdad, kota Baghdad. Semua orang kenal ini. Semua dia post di Facebook, dia post di Instagram, aku ini tidak ada kerja, susah, tidak ada YB datang. Semua dia kasih tahu orang. Balik-balik pergi pejabat pendaftar, tidak kena layan. Pergi sana, tidak kena layan, gini, tidak kena layan. Habis pejabat pendaftar salah, bendahari salah, semua salah. Semua orang yang tahu dia siapa.
Bukanlah ini sebagai contoh kan. Jadi benda ini berlaku di kota Baghdad kepada Qadhi Syurah Al-Asim. Qadhi Syurah Al-Asim dengar orang ini. Dia pun panggil orang tersebut. Tahulah kalau ketua Qadhi panggil seseorang ini mungkin ada sesuatu impak yang hebat kan. Dia pun datanglah dalam keadaan seronok bila dipanggil oleh seorang ketua Qadhi. Wahai wahai saudara, saya dengar kau ni suka memberitahu cerita hal kau tak ada duit dan sebagainya kan. Dia kata betul lah, tidak ada duit nih, banyak nih, tidak ada gini-gini, ngongeng. Akhirnya, apa kau itu bagi tahu? Maukah aku bagi tahu kau satu rahasia? Yang bini aku pun tidak tahu. Tidak siapa tahu. Wah, dia bilang, kalau ketua Qadhi mau bagi tahu tentang ini, tentu saja aku ini seorang istimewa. Dia bilang, saudara, mata kiriku ini 30 tahun sudah buta. Mata kiriku ini 30 tahun sudah buta. Aku minta sama Tuhan, ya Allah jangan butakan aku yang sebelah kanan. Aku masih perlu gunakan mataku yang sebelah kanan ini untuk manusia. 30 tahun. No one's know. Bininya pun tak tahu dia buta. Buta sebelah kiri. Dia bilang tak ada keperluan aku bagi tahu orang. Sedangkan mata kanan aku masih berfungsi. Akhirnya lelaki tersebut pulang dengan sesuatu question mark. Saat pada hari itu mulutnya kurang, dia banyak bekerja. Akhirnya dia menjadi orang yang berjaya. See? Ada sesuatu benda yang kita boleh capai daripada orang lain dalam benda-benda seperti ini. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kita tidak beri suap, tapi kita menggunakan kedudukan. Itu termasuk ar-rashi wal murtashi. Maksudnya Rasulullah melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Nah, macam sahabat kita bagi tahu, kalau kita sudah mengambil sesuatu daripada opis dan sebagainya, ganti baliklah. A4 itu beli lagi 2 biji. Kalau beli yang mahal. Jangan, kau adakah yang itu yang A4 yang paling murah? Kalau beli yang mahal, ganti balik. No problem. Sekadar kita untuk orang kata memberikan keseronokan kepada hati. Sebab kita membuatkan kesilapan. Mana yang banyak sudah bawa pensel segala, yang sudah 20 tahun bawa pensel segala tu. Dah sudah aku ingat, doktor, berapa pensel sudah aku bawa pulang. Dan pen. Jadi benda-benda itu kalau tidak ingat sudah istighfar kepada Allah banyak-banyak. Bahwa kita banyak melakukan kesilapan tanpa kita sedar. Tapi ada orang tanya, tapi kalau aku bantu kawan, bantu seseorang yang, kalau kita membantu seseorang dan orang itu layak untuk dibantu, tapi dengan cara kita kena panggil juga. Kalau interview, kena interview lah. Jangan sekadar kita memberikan iklan perjawatan kosong, sila mohon. Sedangkan kita sudah appoint somebody. That's the problem. Atau sebab kadang-kadang satu organisasi itu, anak beranak dalam organisasi tersebut. Singi-singi, rupanya anak buah. Singi-singi. Macam satu sekolah lah. Makcik kantin, makciknya. Makcik kantin, makciknya. Guard yang di depan, pakcik dan sepupu. Tender kantin, sepupunya. Kontraktor yang baiki pagar dengan maintenance sekolah, keluarga dia. Nah, ini masalah besar. Memanglah dia orang telus. Sebab dia orang jaga betul-betul jaga dan sebagainya, dan kantin sebagainya, memang makanan sedap dan sebagainya, no problem. Tapi persoalan dia berbunyinya manusia benda itu. Kau tak salah pun, memang sepupu kau buat makanan betul. Ayam penyet memang penyet betul-betul dia punya ayam. Sotonya memang soto, bukan soto kosong. Dan maintenance, baiki kipas sebagainya memang baiki betul-betul. There's no leak, tidak ada pun leaking. Benda itu memang on. Tapi persoalannya berbunyinya manusia itu. Memanglah dia guna semua keluarga dia tu. Guna keluarga dia semua itu. Ini yang masalah sebenarnya. Kita bukan rasuah, tapi kita menggunakan kedudukan kita itu untuk meraih kesenangan kepada keluarga kita yang lain. That's the problem. That's the problem.
Mohon bantuan daftar keadaan itu saya tidak dapat login sebab perlu kebenaran daripada penganjur. Woi nah, ya nanti penganjur tolong mohon kebenaran lah kalau ada yang apa, yang luar atau mohon daftar kehadiran. Saya rasa kehadiran itu lebih kepada yang di universiti saya rasanya itu. Tapi kalau yang di luar minta surat kehadiran rasanya boleh berhubung dengan pihak pustakaanku. Menunjukkan bahwa kehadiran dalam program kita pagi ini. Nanti minta pencerahan lah, urus dia. Sebab yang luar tu mungkin diorang hadir tu berintegriti kan. Perlu bukti daripada apa ni? Daripada majikan dia bahawa dia hadir program seperti ini. Nanti library Muhammad Ridwan nanti library support nanti benda itu insya-Allah. Kalau tidak ada bagi saya terus. Nanti saya minta pustakaan buat surat khas untuk sahabat-sahabat yang kita yang di luar yang hadir tu. Memberi support walaupun di luar tapi bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini. Menolong perbuatan maksiat juga maksiat. Menolong perbuatan maksiat juga maksiat. Itu dalam kaedah fiqh kan. Menolong perbuatan maksiat. Kita menolong sesuatu yang tidak betul. Kita juga terlibat dengan benda yang sama. Tapi tidak boleh bos suruh. Ini masalah kita kan. Bila ada clause H tu, bos yang suruh. Karena bos kita tidak paham apa itu integriti, apa itu rasuah. Kadang-kadang dalam keadaan tergesa-gesa, benda itu berlaku. Kadang-kadang kita nak buat macam mana? Apa kita nak buat pada masa itu? Bila kita kata bos kata proceed. Sedangkan kita tahu benda itu tidak betul. Apa yang kita nak buat? Pertamanya bagi tahu bos, macam tidak berapa ngam ni tau. Hai, kau bos ke aku bos? Ini masalah besar bila berlaku kepada kita. Kau mau pindah pergi jabatan lain, contohlah kan. Contoh. Kalau kita kuat iman, kita akan cakap, silakan. Aku kerja bukan keranamu. Aku bekerja kerana Allah. Kalau kita kuat. Tapi kalau kita nak kuat, okeylah bos. Tapi lastnya, tak mau sudah. Lastnya, tak mau sudah. Kadang-kadang bos kita itu disuruh oleh bos lagi. Bos itu disuruh oleh bos-bos lagi. The boss and the boss. Akhirnya rantaian integriti itu hancur. Rantaian integriti itu hancur. Apabila start sudah the first boss menggunakan kedudukan untuk membos-boskan orang lain, akhirnya rosak organisasi, rosak masyarakat, rosak negara. Rosak negara. Itu integriti itu bermulanya bila? Bermula daripada atas. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Di atas sudah leaking, habis yang di bawah. Akhirnya sesuatu benda yang besar, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, kata Nabi SAW. Siapa yang membawa sesuatu kepada kemudaratan ataupun kemaksiatan, maka kemaksiatan yang dibawa itu dan dibuat oleh orang lain, maka kejahatan yang kita bagi kepada orang lain itu akan berterusan dan berterusan sampai bila-bila. Macam mana nak ubah orang yang berintegriti? Orang yang berintegriti ataupun orang yang tidak berintegriti? Nak ubah orang berintegriti ini, kita kena ubah yang di atas. Di atas sekali. Di atas tidak berubah, kita tidak mungkin akan dapat ubah yang kecil-kecil ini. Sebab yang di atas itulah yang memberikan masalah kepada yang di bawah dan di bawah dan di bawah. Akhirnya di bawah menjadi satu kebiasaan bahawa integriti itu sesuatu yang ala on paper je bos. Benda inilah yang berlaku sebenarnya kan. Jadi kadang-kadang integriti itu berlaku kepada pencara, berlaku kepada kaki tangan dan sebagainya. Integriti itu sesuatu yang macam saya cakap tadi, semut hitam di malam yang gelap di atas batu berwarna hitam. Akhirnya apa yang impak besar yang akan berlaku kepada benda ini semua. Urus dia kita habis jam berapa ni? Jam 11 tu kah?
Okey, 10.30 buka soalan lah kan? Boleh. Hmm. Akhirnya apa? Impaknya apa? Kita tahu sudah dia punya isu utama kan. Sebab apabila kedudukan tersebut nampak sebagai sesuatu kebahagiaan dan sesuatu peluang, itulah satunya. Bila kita nampak kedudukan itu satu peluang dan sesuatu ruang untuk kita berjaya di dunia, maka itulah sesuatu benda yang harus kita lihat. Bahawa kedudukan itu bukan sesuatu nikmat, kedudukan itulah sesuatu bara api neraka yang kita pegang. Sama ada bara itu terpanas, terbakar setiap masa, ataupun bara itu lama-lama menjadi sejuk dan kita boleh pegang dengan mudah. Itu sebabnya salah satu benda apabila kita mendapat kedudukan tersebut, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak layak untuk benda seperti ini. Seperti mana kata Abu Bakar As-Siddiq, inni wallitu alaikum malastu bi khairikum. Kata Abu Bakar, aku dipilih oleh kamu, tapi bukan aku yang terbaik. Jangan cakap terima kasih, cakap astaghfirullahalazim. Aku tidak layak sebenarnya, tapi tolong bantu aku kalau aku salah. Dan bersamalah aku kalau aku benar. Itu yang kita mahu. Itu yang kita mahu sebenarnya bila kita mendapatkan kedudukan tersebut. Jadi pokok pangkalnya, apabila kita menggunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi, walaupun benda itu betul, macam saya cakap tadi, seorang pengutua sekolah menggunakan ahli keluarga untuk, ini tak boleh. Walaupun benda itu betul, sistem betul, auditingnya betul, semua betul, resit betul dan sebagainya. Tapi sebab kau menggunakan ahli keluarga, that's the problem. Seolah kita menutup pintu kerja itu kepada orang lain. Sebab manusia kan. Itu sebabnya kepentingan tersebut. Kepentingan kita menjadi sesiapa tersebut itu yang paling sukar. Dan kalau kita berkedudukan untuk kita menggunakan kedudukan itu, kononlah dalam arti kata pemikiran kita itu, aku dapat kedudukan, aku akan bantu orang. Aku akan bantu orang. Okey, niat kita sudah baik. Niat kita sudah baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Niat kita sudah okey dan solid kita punya niat. Memang baguslah. Tapi bila kita sudah duduk di situ, datang itu, datang ini, datang itu. Saya tidak payah jauh-jauh lah. Ini pengalaman saya sendiri di Masjid Universiti Malaysia Sabahan. Masa tu ada crack. Bila ada berlaku gempa bumi, kalau tidak silap dulu. Berlaku crack. Berlaku crack di masjid dan adalah kontraktor yang baiki struktur masjid tersebut. Dalam masa lebih kurang 2 bulan, kalau tidak silap 3 bulan, saya pun tidak ingat lah. Bila dah baiki siap. Jadi datanglah seorang tokeh pergi bilik. Bos, dia kata, tidak mau handphone kah? Hah? Saya bilang, kenapa mau handphone pula? Itu bos punya handphone lama punya tu. Tidak mau handphone baru. Dia kata handphone saya masih boleh guna. Oh, tidak mau ah? Okeylah, sudah siap ni kerja. Lepas tu besok dia call lagi. Bos, itu laptop tidak mau baru, laptop baru punya. Dia kata tidak maulah laptop saya ada satu sama UMS punya satu laptop. Ada laptop baru punya bos, kalau mau ambil. Oh, tidak perlulah. Akhirnya disebut berapa nama. Itu orang sudah ambil, itu orang sudah ambil. Saya kata Allahu Akbar. Ini pengalaman pribadi ya. Sebenarnya saya bukan apa-apa pun. Dan kerja pun sudah siap. Saya tidak perlu rekomen kepada orang lain untuk kerja. Kerja itu sudah siap. Tapi untuk say thank you. Untuk say thank you inilah yang masalah sebenarnya. Say thank you itu, dia ada double meaning tau. The say thank you in another way ataupun in another strategi. Dia mau supaya nanti agenda construction yang lain mungkin dia dicadangkan sebagai kontraktor. Hati-hati benda seperti itu. Itu yang dulu kadang-kadang dulu tak boleh bagi apa-apa kepada Prasmi. Tak boleh bagi ini. Last kan bagi buah. Dia kenapa tau? Kenapa orang yang pergi itu, bila dia tidak dapat sesuatu, dia rasa kecewa tau? Kenapa?
sebab dia rasa kedudukan itu dia berhak mendapat sesuatu. Kita bila nanti ini masuk ni kita kena. Kadang-kadang berlaku kepada kita, kita belanja orang kan. Kita belanja orang. Orang tu datang, kita belanja. Untuk konon lah kalau auditing kau datang, ISO kau datang, kita belanja minum. Sepatutnya diorang itu tidak berhak untuk kita belanja minum dan diorang sepatutnya menolak untuk dibelanja dan sebagainya. Sebab akan double meaning. Oh, bagi belanja-belanja ni macam nak luluskan cepat. That's the integrity. Tapi macam mana kita nak lari benda seperti ini? Macam mana kita nak lari benda seperti ini? This is our exercise. Within years, banyak tahun kita buat benda yang sama tau. Belanja makan. Just belanja makan kan tak ada apa-apa pun. Dan bukan makan benda haram pun. Makan di situ-situ je. Tapi mau beritahu, seolah-olah just to say, please make it easy for us. Bila kita kata please make it easy to us, kita minta sesuatu kepada orang dan orang itu, kalau nanti tengok apa yang patut. Kadang-kadang benda seperti itu kan. Kita tidaklah mengatakan bahawa kawan kita itu kawan-kawan dan sebagainya. Menggunakan kedudukan itu kadang-kadang boleh kita gunakan menggunakan kawan tu. Oh, ini kawan saya ni, mudah je ni. Kenapa bila kawan itu mudah? Kenapa orang yang mengecek itu? Kenapa orang ASO, orang MQA, orang yang datang itu? Kenapa kerjanya mau menggagalkan orang? Kenapa bila kita Viva, bila Master Viva, PhD Viva, kenapa kita nak menggagalkan orang? Seronokkah gagalkan orang? Seronokkah kita memberikan tangisan kepada seorang pelajar PhD dan seorang Master? Tak bolehkah cakap baik-baik? Alangkah baiknya kalau anda tukar benda ini ataupun benda ini. Kalau anda tukar benda ini, benda itu jadi bagus. Tak bolehkah kita cakap? Tak bolehkah kita cakap sesuatu yang baik seperti itu? Kenapa tiba-tiba awak ni kalau begini gagal, confirm gagal ni. Saya dah berapa ramai kegagalkan orang. Kenapa nak berbahasa seperti itu? Saya bukan cakap ke orang Melaka, ke orang mana. Mana boleh bahasa seperti itu? Kita orang manusia, kita orang Islam, kita orang dusun, kita orang Kedazan, kita orang Bajau, kita orang Bugis. Bahasa itu perlu baguslah untuk kita memberkatakan kepada orang. Akhirnya bila dia menjadi kedudukan dia pula yang menjadi pensyarah. Sebab dia kena dulu, dia pula menggunakan kedudukan sebagai examiner, sebagai orang yang mengecek. Dia pula menggunakan kedudukannya itu untuk menjatuhkan orang. Ini siapa ni? Ini anak murid siapa ni? Anak murid doktor ini ni. Kita tibai betul-betul. Dia tibai aku punya anak murid. See what happened to our organisation. Kenapa ada balas-membalas? Ini apabila kita menggunakan kedudukan itu sebagai satu respon untuk kedudukan kita. Ini jadi pembalasan si pitung. Balas-membalas antara satu sama lain. Kenapa? Ketidakpuasan hati. Sebab kita tidak relate benda itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak redha pun benda ini berlaku kepada kita kan. Tak boleh cakap baik-baik. Sepatutnya kena ada peraturan. Dilarang memberi makan dan apa-apa belanja kepada sesiapa yang datang. Akhirnya benda itu menjadi bagi hadiah dan sebagainya. Oh, dah bagi hadiah pun, bagi gagal juga ya. Contoh benda seperti itu. Siapa yang ajar, kita bagi hadiah, dia orang tak mahu pun hadiah. Membazir duit je kan. Tapi this is happen. This is happen, our organisasi kan. Di mana-mana sekalipun inilah yang berlaku. Sebab orang yang mendapat itu, mendapat sesuatu, itu sekadar bagi makan kan. Sekadar bagi bunga, sekadar bagi buah. Kalau yang bagi duit untuk lulus kontrak dan sebagainya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita memegang neraka, sahabatku sekalian. Belum masuk neraka, kita sudah pegang neraka. Tapi neraka itu membuatkan kita tersenyum. Neraka itu membuatkan kita tersenyum.
Sebab integriti itu, kita tidak dapat capai integriti itu disebabkan environment. Dan kita kalah dengan environment yang kita bawa. Memudahkan kerja is okay. Kalau benda itu memang ikut flow yang terbaik, is okay. Kita guna kedudukan anak-anak kawan nak masuk universiti, is okay. Kalau memang anak kawan itu layak, cukup syarat, is okay. Tapi it's not wahyu. It's not wahyu. Layak lulus ke dia? Si, okay. Mananya dia punya kelayakan layak. Sebab dia anak kawan. Tak ada masalah. Kita masuk dengan meeting dan sebagainya, kita ikut flow. Dan dia layak masuk, silakan. Tapi kalau sekadar memberi announce ada jawatan kosong, tiba-tiba anak buah yang dapat. Itu kau menggunakan kedudukan kau dengan mudah. Tapi kalau layaknya anak buah tersebut, maknanya announce itu kena announce dan kena panggil. Dan perlu ada yang menginterview itu bukan daripada kalangan kita, orang luar, untuk dia menilai layak ataupun tidak anak kita itu. Nah, anak buah kita itu. Kalau anak buah itu kita memang layak dan memang anak buah kita, why not? Tak ada satu menjadi kesalahan. Tapi apabila anak buah kita itu tidak layak dan tidak perform, tiba-tiba kita bawa masuk juga kerana anak buah kita. This the problem. Ini dah masalah besar. Akhirnya benda itu menjadi satu isu dan dibawa pakai benda itu kepada bos terusnya. Oh, nanti anak buah dia pula, yang bos terusnya anak buah dia juga yang dia runding dan sebagainya. Dan benda itu akan menjadi perbualan lah kepada semua orang. Benda itu yang kita tidak mahu. Perbualan itu yang akan menyebabkan berlakunya implikasi yang besar. Jadi kalau boleh, kita tidak mahu benda itu berlaku kepada organisasi industri kita, sebab kita takut tau. Tahun 2018 saja 4,860 orang kena tangkap kerana rasuah. Kita kata yalah itu anak ayam. Nak macam mana kan? Bila gajah semua terlepas, kita nak macam mana? Sebab institusi kita telah runtuh dengan nilai-nilai integriti dan amanah ini. Duit kopi dan sebagainya. Bagilah duit kopi. Kadang-kadang duit kopi tu yang tak berbest kan. Duit kopi tu yang tak berbest. Tolong belanja dah. Nanti lepas pulang nanti tolong hantar dan sebagainya. Tolong hantar, tolong itu, tolong ini. Itu kadang-kadang ada impak ke untuk kepentingan dan kedudukan kita. That's the problem. Jadi apa yang berlaku akhirnya? Rasuah muncul. Rasuah berleluasa muncul. Akhirnya birokrasi wujud dalam sistem. Kerana menggunakan kedudukan yang lama, akhirnya sistem peraturan itu berperingkat-peringkat lama mau selesai. Sebab birokrasi. Birokrasi itu muncul apa? Integriti tidak ada lah. Integriti, kelulusan dan sebagainya. Kawan-kawan senang lulus. Tak kawan, tak senang lulus. That's integrity. So, siapa yang berjawatan, berkedudukan, istighfar bila kita membuatkan keputusan. Istighfar bila kita membuat keputusan. Ya Allah, kalau keputusan aku ini tidak baik, kau bantulah aku, ya Allah. Kalau keputusan ini baik untuk aku dan baik untuk semua orang, permudahkanlah aku, ya Allah. Itu kita punya doa. Oh, kau kan baik sama si Anu. Kau minta tolong, bah. Kadang-kadang kawan minta tolong kan. Saya kata kalau tidak layak dan nak tolong macam mana walaupun seorang kawan kan. Kita akan dipersoalkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terlepaslah orang yang tidak layak itu untuk mendapat sesuatu yang sebenarnya dia tidak layak. Tapi kita yang membawa benda seperti itu, kita yang kena bertanggungjawab. Akhirnya tekanan dan beban tanggungjawab semakin besar. Satu, rasuah berleluasa. Yang kedua, birokrasi. Yang ketiga, akhirnya tekanan dan beban tanggungjawab yang besar. Akhirnya ada golongan yang terenaya sebab kedudukan kita itu guna untuk kepentingan tertentu. Akhirnya orang tertentu saja yang rapat dengan kita. Akhirnya orang yang tidak tertentu tidak rapat dengan kita. Itu sebabnya seorang bos bukan makan dengan bos sahaja. Makan dengan orang yang paling bawah dengan engkau. Ini diorang je jumpa di alam mesra. 20 tahun. Tiada orang lain ke kawan kau di UMS?
Tiba-tiba nampak, wow, bendahari sama pustakaan. Contohlah kan, ini projek besar. Diorang tiada apa pun bos, diorang sepupu je tu. Tapi bila orang nampak, wow, wow tu bah, wow itu tiada salah pun. Tapi wow itu memberikan satu intipati yang tidak best. Wow, contoh benda seperti itu. Wow, naik tingkat 6. Wow, naik tingkat 5. Wow, naik tingkat 6. Dia seolah-olah menjadi macam wow itu kadang-kadang bergurau, tapi kadang-kadang benda itu orang kata jangan main-main wow tu. Wow tu makan hati tu. Kadang-kadang benda seperti itu. Nah, tu ada sudah tu. Yang di luar daripada UMS, nama penuh, nama jabatan, email. InsyaAllah perpustakaan akan bagi anda sesuatu. Bukan bagi duit. Jangan guna pula kedudukan surat ini, kehadiran ini untuk anda ponteng dan sebagainya. Itu masalah juga tu. Akhirnya bila konsep kedudukan itu, akhirnya apa yang berlaku? Tidak tekun dan sambil lewa dalam melaksanakan tugas. Tak payahlah kau kerja. Kau berhabis ya kau kerja. Tidak, kau dapat tuh. Kau takkan bos kita macam mana? Contohlah nama yang disuka tu si Mary. Si Mary je tu yang dapat. Contoh. Kita pula jealous sama si Mary. Mary tak ada jerawat. Kita ada 3-4 jerawat. Contohlah kan. Grade sama. Tiada bos suka si Mary je tu. Kau kerja lah banyak-banyak pun tiada apa itu. Mary juga yang dapat. Contohlah kan Mary. Tiada bawa kan Mary kita di sini. Mau beritahu. Akhirnya membuatkan orang tewas dan tidak suka menjalankan tugas. Sebab orang nampak kedudukan kita itu tidak berharga dan orang nampak kedudukan kita itu digunakan oleh orang lain untuk mendapatkan kedudukan. Kemudian akhirnya apa solusi yang kita boleh buat untuk kita memastikan bahawa integriti kita itu sentiasa dapat kita bawa dalam masa yang sama, kita mampu untuk menjadikan kedudukan yang kita ada ini, orang kata berlandaskan landasannya yang sebenar. Kadang-kadang kita kadang-kadang kita tidak perasan. No hal. Kadang-kadang benda itu kita manusia kan. Tak ada siapa yang perfect. Itu yang pasti. Tiada siapa yang perfect. Tiada siapa yang perfect. Tiada siapa yang sempurna. Semua orang buat salah. Tapi pastikan kesilapan kita itu jangan kritikal. Oleh sebab itu, apa yang kita boleh buat ialah kita bekerja ini di mana-mana saja kita berada, kita bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pokok pangkalnya kebaikan yang datang, apa yang kita buat itu jangan minta balasan kepada manusia, kita minta balasan daripada Tuhan. Tapi dia perit. Itu sebabnya sesuatu barakah dalam jabatan itu adalah sebabkan ketakwaan ataupun berimannya orang-orang dalam jabatan tersebut. Ada di kalangan jabatan ini yang hatinya tak berapa selesai. Ada saja benda yang tak akan selesai dalam jabatan tersebut. Itu sebabnya kata Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'. Sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pengurnian yang melimpah-limpah berkatnya daripada langit. Tapi kalau sebaliknya, walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa mereka usahakan. Jadi pastikan Allah SWT menjanjikan kemudahan serta rezeki yang tidak disangka-sangka. Macam saya beritahu pada awal tadi, min haitsu la yahtasib. Dengan syarat kita bertakwa kepada Allah. So, untuk yang pertamanya, apa yang kita boleh buat dalam organisasi kita? Pastikan unsur keimanan itu muncul dalam organisasi. Muncul dalam organisasi. Pastikan hal-hal kebajikan itu dijaga untuk setiap orang. Kadang-kadang kepenatan kita bekerja setiap hari itu perlu ada orang kata imbuhan ataupun hadiah yang kita rasa seronok sebenarnya. Jadi kita faham cabaran integriti ini bukan sekadar rasuah semata-mata. Tapi dia merujuk kepada amalan kerja kita setiap hari.
Tidak salah pergi ayam penyet di alam mesra, silakan bosku. Kalau sambalnya sedap, seleramu, silakan. Dan bos pula janganlah terlampau, orang kata serius sangat. Tidak, siapa boleh pergi alam mesra? Tadi Dr. Isra cakap tak boleh pergi alam mesra. Lama-lama. Janganlah begitu, bos. Win-win situation apa? Bos pun janganlah terlampau keras sangat. Istiri siapa kau? Mentang-mentanglah jadi bos. Saya telah dilantik dan saya akan memastikan orang-orang di bawah kerja saya tidak akan ada seorang pun minum ponteng. Sudah. Orang akan bekerja denganmu kerana bukan dia takut Allah, tapi dia takut kepadamu. Orang mau orang bekerja denganmu kerana orang gembira denganmu. Walaupun orang panggil, walaupun kau panggil orang itu pukul 9 malam, dia tetap, ya bos, sudah terlampau gembira denganmu. Tapi kalau orang tidak suka denganmu, kau panggil pukul 9, dia bilang, bahasa mudah, minta maaf, syaitan punya bos. Kalau kita dapat nama syaitan, Allahu Akbar. Dia bukan syaitan, dia syaitan kan. Kalau sudah ada bunyi syaitan, mau beritahu apa sebenarnya? Orang bukan bekerja kerana Tuhan, orang bekerja bukan karena Tuhan, tapi orang bekerja kerenamu. Itu sebabnya jangan kasih stres, bah. Elek-elek, bah, bos. Tapi dalam masa jangan kasih stres, jangan bagi muka. On time, 9 o'clock is 9 o'clock, 9:30 is 9:30, 10 o'clock is 10 o'clock. Kita bertegas dengan sesuatu dan kita memurdah dengan sesuatu yang lain. Orang akan paham ketegasan kita tersebut. Jadi berdasarkan perbincangan kita yang hampir 1,5 jam ini, dapatlah kita simpulkan bahawa apa yang pasti integriti itu dalam pelbagai aspek kita kena bawa setiap masa kan. Tambah-tambah kalau individual value is no hal. Kau lambat sembahyang itu dosa kau dengan Tuhan. Kau boleh awal sembahyang kau lambat itu hal kau dengan Tuhan. Tapi hal kau dengan manusia, jangan kau memperlambatkan urusan. Jangan kau memperlambatkan urusan. Kau buat awal, chatting lambat. Ini bila tengok lalu di meja-meja semua tengok drama Korea. Harus so, semua tengok drama Korea. Cakap pukul 1, pukul 2 bolehlah tengah lampu-lampu gelap. Ini tengah pukul 9 pun kau tengok juga. Itu integriti dah tu, bos. Kita menggunakan elektrik, kita menggunakan wifi, kita menggunakan harta universiti untuk kepentingan dan kedudukan kita sebagai seorang. Tak salah lah untuk maybank tuju ke bank Islam untuk urusan setakat 5-6 minit. Saya rasa tidak ada lah UMS ataupun pihak pentadbir melarang benda seperti itu kan. Tapi pastikan kita perform. Pastikan kita perform. Itu sebabnya we need team. Jangan kerana bulan integriti baru kita nak berbincang seperti ini. Kita harus berbincang setiap hari. Sebab kata Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa yang pasti mesti kita ini semua rugi. Siapa bilang dia untung? Watch out. Watch out your mouth. Kau tidak pernah untung. Yang untung hanya Allah. Arsiya. Kalau bahasa polite-nya, kalau di Saul tu, dia tidak panggil arsoh, itu arsoh kasar. Tapi kalau arsiya, itu maknanya, paham ke tidak? Contohlah benda seperti itu kan. Jadi, kita semua rugi. Yang tidak rugi, illal ladzina amanu wa amilus soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kau paham Injil kau paham Quran kau. Tidak ada agama yang menyuruh kita tidak berintegriti. Ada ya Buddhis, ya Hindus, Christian, ya kau SDA ke, kau Roman Katolik ke, kau mazhab Syafi'i ke, kau mazhab Hanafi ke. Tiada satu pun yang menyuruh kau buat keburukan. Semua suruh kau menyusuri benda yang baik. Jadi benda seperti itu, kita semua rugi. Tapi dengan syarat kau watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Kau kena beritahu kepada manusia tentang kebenaran.
kebenaran ini yang pahit. Mau begitu kepada seorang bos, jangan bos. Bahaya kita nanti. Setakat bos itu marah, enggak apa. Kalau Tuhan marah, itu sebabnya salah satu benda lagi kita menyuruh orang buat sabar. Nah, sabar ini yang susah. Sabar bukan apa? Sabar untuk rasa beramanah sebut. Itu sangat susah. Itu sebabnya untuk menutup tirai pagi ini, apabila Umar Khattab menghantar gandum, akhirnya dia mendengar. Ini cerita masyhur. Perbualan antara seorang ibu dan anak. Apa anaknya cakap? Ibu dia cakap, campur air sikit, jimat. Kalau kalau kau sangat nanti nanti rugi. Apa kata anaknya? Apa kata apa nih? Apa kata ibunya? Tak apa, khalifah tak nampak. Anaknya jawab, tapi Tuhan khalifah nampak. Maksudnya di situ, CCTV is everywhere. Dokumentasi is everywhere. Signature is everywhere. Your boss is there, but Allah is still available and look for you every time. Itu CCTV yang sangat bahaya. Yang kita tidak boleh undur dan tidak boleh padam. Setakat CCTV dunia, kita boleh delete. But not CCTV Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada perpustakaan di atas jemputan, dan terima kasih atas kehadiran semua. Pada hari ini 188 orang partisipan. Alhamdulillah. Kalau buat delivery 13 orang ini. Sidayang sama Siawang dia ada nih. Jadi kita boleh juga jemput sahabat-sahabat yang lain daripada di mana-mana kan. Jadi alhamdulillah. Itu saja yang terbaik. Saya kembali kepada Efido untuk mungkin ada soal jawab atau pertanyaan. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih dokter atas perkongsian. So kita buka kepada sesi soal jawab ataupun sesiapa yang ada soalan. Kalau rasa-rasa segan silu untuk berguna mic, boleh terus tanya di ruangan chat. Untuk setakat ini kita masih menunggu soalan-soalan. So, rakan-rakan yang ada pertanyaan atau soalan boleh ajukan terus. Lagi molek lah orang bilang kalau kita boleh buka mic, buka video, kamera dan kita terus tanya pada dokter. Dia integriti kita yang paling mahal. Tidak ada soal. Betul. Itu sangat berintegriti. Dia orang Malaysia bila kita tanya apa yang kita jadi orang Malaysia, tidak mau tanya. Tapi kalau becat, tuntang kan. Hanya macam tidak ada soalan lah ni kan dokter. Uh, Bolehkah saya bertanya? soalan? Alright. Silakan. Silakan lah. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Siapa nih? Nampak? Radio Ustaz. Dari Tadi. Assalamualaikum Ustaz. Dari Tadi? Bendahari Ustaz. Nah baru aku sebut bendari tadi. Ini secara general Ustaz, saya mau bertanya sekiranya lah dalam kehidupan kita menyaksikan ketirisan ataupun yang benar-benar tidak berintegriti ini kan Ustaz. Apa yang patut kita lakukan untuk kita menjaga hati kita ni supaya tidak menghukum orang yang melakukan kesalahan tersebut Ustaz. So kadang-kadang ni lebih mudah untuk kita menghukum banding untuk kita menilai diri sendiri Ustaz. Jadi itu soalan saya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Masih Dika di atas soalan tersebut. Dia kadang-kadang bila kita sudah berada di organisasi yang memang begitu kan. Satu benda kita tidak boleh escape. Kita tidak boleh escape. Itu yang pasti. Kalau kita escape pun dapat tempat yang lain, kita akan menerima benda yang sama. Ada saja nama organisasi, confirm ada leaking. Tidak payah di masjid pun ada berlaku benda seperti ini. Itu sesuatu fitrah yang kita tidak dapat lari. Kita berbisnes sama juga integriti. Mau dapat kontrak pun sama juga integriti. Semua benda berlaku. So apa yang pertama yang kita kena harus buat?
Pertama, kita itu sendiri, individu kita itu sendiri, kita kena minta ampun kepada Allah setiap masa. Bukan minta ampun kerana kita buat salah, itu confirm. Tapi kita minta ampun supaya kita jangan terlibat dengan perkara-perkara seperti itu. Maksudnya, ya Allah, jangan kau libatkan aku dengan sesuatu yang aku tak mampu. Kalau aku terlibat, aku sakit dan kena. Contohlah benda seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang-orang yang kita rasa tidak berapa bergerak di atas landasan yang baik, kita doa kepada dia. Sebut nama saja. Ya Allah, bagilah bos aku itu sujud kepadamu, ya Allah. Ataupun kalau bos tu bujang, ya Allah, jadikan dia jodohku. Jadikan dia ada jodohku. Kalau dia bujang lah kan. Kalau tidak bujang, kau paham-paham lah kan macam mana kau mau berdoa. Tapi mau beritahu, kena doa dia. Kita jarang doa kepada sahabat kan. Dan kita jarang doa kepada orang-orang yang tidak bagus. Kita kutuk je kerja kita kan. Bagi mati lah kau, contoh. Kita sebenarnya doa kepada dia. Dan pemimpin-pemimpin kita yang ada, jangan kutuk. Doa ya. Ya Allah, berikan kebaikan kepada dia dan kepada aku. Ya Allah, berikan kebaikannya kepada dia dan kepada aku. Itu bah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada sahabat-sahabatku di perpustakaan. Supaya jangan kasih habis tu cappuccino di kafe. Walaupun budak banyak berbaris. Tu kafe tu siapa punya? Saya tidak tanya. Saya hanya tanya nanti PM tepi. Siapa punya tu? Cafe Delivery tu. Nah, nanti diunjar-unjar ada jumpa nanti siapa punya tu. Anak buah si Anu tu. Contoh lah kan, itu gurau je kan. Mau beritahu kena doa nama dia lah. Doa nama dia, doa balik-balik. Jangan kecewa bos. Kalau boleh 5 waktu tu, kalau boleh orang sahabat-sahabat delivery kan. Doa kebaikan untuk kita punya ketua pustakawan tu. Hari-hari doa sebut namanya. Ya Allah, berikan kebaikan kepada Encik Sazali. Hari-hari doakan. Dan kebaikan kepada Assalamualaikum semua. Kita tidak berdoa pun benda itu. Macam delivery doa, di bendahari doa kepada kita punya bendahari kan. Hari-hari. Dia rasa, macam lain aura aku hari ini tau. Rupanya kita sebut nama dia hari-hari. Dan kita berdoa kepada Allah. Kebaikan untuk Datuk Visi kita, TNCA kita, TNC PNI, TNCACP, bendahari, pendaftar. Doa kebaikan untuk mereka. Kadang-kadang mereka memerlukan doa kita tau. Tapi tidak sampai. Sebab kita tidak berdoa pun untuk mereka. Kita balik-balik minal muslimin wal muslimat. Spesifik nama tersebut. Sebut nama Datuk Visi, nama TNC semua. Diorang memerlukan ini semua tau. Diorang bertanggung jawab dengan benda yang besar. Kita memanglah benda kecil, tapi diorang lagi benda besar. Jadi why not doa kepada mereka. Doa kepada mereka setiap masa. Apa saja keburukan yang terlihat itu, kadang-kadang dia bukan jahat tau. Dia bukan tak bagus. Tapi Allah nilai diri kita itu. Allah nilai diri kita itu. Apa kita punya persepsi untuk mereka. Adakah kita nampak orang buruk? Adakah itu ujian untuk kita juga. Kadang-kadang Allah menguji kita itu bukan indirect, dia bukan direct tau, dia indirect, dia melalui orang lain. Kadang-kadang Allah memberikan hidayat dan petunjuk kepada kita itu bukan direct kepada kita, melalui orang lain. Melalui orang lain. Jadi itu sebenarnya yang harus. Dan kita cuba buat yang terbaik. InsyaAllah kita amanah, kita integriti, kita tidak akan terbuang. Pasti. Bila orang paham kita punya prinsip, betapa kita itu straight dan kita itu amanah, insyaAllah tiada kesukaran untuk kita menghayati benda seperti itu. Yang pastinya sangka baik kepada manusia. Seperti mana sangka baik Allah kepada hambanya kan. Kita sangka baik. Mudah-mudahan kebaikan untuk dia yang akan datang. Penduduk ini tanya apa ya? Bertanya bahwa parent itu pasal keluar dan terambil masa lebih untuk urusan mengantar anak sekolah. Kedua ini kerja merupakan tanggung jawab. Betul. Saya yakin benda ini. Dengan jam-jam lagi penduduk ini. Jam pusing-pusing balik terus. Jam-jam pusing balik terus. Kalau kau mau balik UMS, kau balik UMS sejam pula. Semata-mata kau mau clock out. So, bos-bos, consider benda seperti ini. Bos-bos, kamu tahu siapa orang-orang kamu di bawah dong. Kamu sangat tahu. Kamu tahu dia memang ambil anak. Kamu tahu. Kamu kenal betul siapa kamu punya orang. Itu sebabnya bila
bila yang clock in terlupa clock out, pandai-pandai lah bah kita tulis di situ. Sebab kita kenal bah dia siapa. Kenal dia siapa. Tapi kalau macam 5 hari itu balik-balik lupa clock in, nah itu macam tidak berpengam tuh toh. Dia tidak beramanah dengan waktunya pula kan. Jadi kita paham toh, untuk urusan luar, kita paham bahwa ialah kita meletakkan 85 itu sekadar perjanjian kita untuk hadir. Tapi saya tahu sahabat-sahabatku di UMS ini bekerja tidak kira waktu. Itu saya yakin. Bekerja tidak kira waktu. Kadang-kadang pukul 8 bekerja, pukul 9 bekerja dan sebagainya, 9 malam, online dan sebagainya. Saya yakin benda seperti itu. Kita tahu sebenarnya apa yang kita buat. Jadi bos-bos considerlah benda seperti ini dengan jam dan sebagainya kan. Janganlah kerana itu terus pangkah, tidak disahkan ke clock in ataupun clock out. Kita tengoklah consider benda seperti itu. Kadang-kadang bila mengambil anak tu tiba-tiba mama anak pula lapar dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita kena lihat lah. Sama ada benda itu menjadi sesuatu impak besar kepada kerja kita harian ataupun macam mana. Sebabnya kalau boleh terfikir untuk bukan buang masa lah, terlebihnya masa kita itu di luar untuk urusan-urusan seperti ini. Sepatutnya ada konsiderasi lah, sahabat-sahabat ni tolong ambil anak, share-share kan. 2 hari aku hantar, 2 hari kau hantar dan sebagainya. Jadi benda itu ada sesuatu kebaikan lah untuk semua kan. Macam askar, TLDM kan. Semua anak-anak diorang tu dihantar oleh bas. Dan ibu bapak tak hantar pun diorang. Jadi naik bas, balik pun naik bas. Jadi kita kena tengok lah benda seperti ini kan. Untuk masa akan datang. Tapi insya-Allah lah, saya yakin sahabat-sahabat di Universiti Sabah ni semua bekerja dengan sebaiknya. Cuma mana-mana yang sesuatu benda lah yang kita kena tengok. Integriti ni kena serius. Kalau yang datang lambat, semata-mata mengatakan ambil anak dan antar anak pukul 6, pukul 6.30. Kalau datang pukul 9 itu lain sudah ceritanya tu. Lain sudah cerita tu. Bos kadang-kadang kalau lenient sangat, diambil peluang oleh orang yang tidak berintegriti. Kadang-kadang tidak diambil orang-orang integriti ini dia mengambil peluang. Dia mengambil peluang kelembutan bos. Akhirnya apa yang berlaku? Integriti rosak dalam organisasi. Itu sebabnya seorang bos kena tegas juga. Macam saya cakaplah dengan sahabat-sahabat saya. Kalau 2-3 kali, 3-4 kali sebulan lupa clock in, saya tidak sahkan sudah. Tidak sahkan sudah. Itu terlampau kan. Kena. Tapi kalau ada alasan kokoh, okey. Tapi kalau sekadar lupa clock in tadi, itu integriti lah tu. Kita lupa pertanggungjawabannya bahwa kita itu bekerja. Jadi itulah beberapa hal yang jarang salah jawapan tu harap-harap bos tolak ansur lah. InsyaAllah bos itu tolak ansur. Begitulah dia baik-baik. Jangan kau beli murtabak pula sama dia. Bos tadi lambat bos ambil anak ni murtabak tadi beli tepi jalan. Bos bilang, "Okey bah, sebab kau bawa murtabak." That is rasuah. Aduh, martabak dia bah. Sebab kau mau minta maaf kan. Jadi kau bawa martabak. Akhirnya bos tidak jadi marah sebab martabak kau bawa. Nah, itu kan Rasuah. masalah. Itu kan ada satu masalah je tu. Bos pula cool down sebab kau bawa martabak. Kau tahu pula bos suka tu martabak. Okey. Baik, doktor, ada satu soalan. Hmm. Saya cuba baca dan saya pun macam mana, sejauh Ada mana dicatat. kita kena patuhi keputusan-keputusan yang tidak famous yang dibuat oleh pihak atasan kita. Kalau yang terkesan itu adalah kita, sejauh mana boleh bersuara? Apalagi keputusan famous itu lebih kurang pro and con-nya. Dia kalau melibatkan dasar, sebab dasar itu adalah sesuatu yang bersifat persetujuan ramai. Walaupun tak famous, kita on. Kita tak boleh cakap apa-apa. Sebab itu keputusan ramai. Keputusan yang diputuskan oleh mesyuarat dan sebagainya, kita tak boleh cakap apa-apa. Contohnya kalau MQA cakap begini, kita follow.
Bahagian PPKA cakap begini, kita follow. Bahagian SUKA cakap begini, kita follow. Bendahari Pekeliling cakap begini, kita follow. Dan itu sebab bukan keputusan individu. Itu keputusan jama'i ataupun keputusan ramai. Jadi kita follow. Either popular, negatif, tidak synchronize dengan keseronokan hati kita just follow. Kita tak boleh cakap apa-apa sebab kita berada dalam satu organisasi yang kadang-kadang ketidakmasyhuran itu ada sesuatu kebaikan untuk kita kan. Ada satu kebaikan untuk kita. Kita follow aja. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mudah-mudahan keputusan itu menjadi kebaikan kepada semua orang. Memang begitulah kita. Kadang-kadang tidak popular, kita on je. Itu satu. Yang kedua, jangan kita ketidakpopular tersebut, kita cari raih kepada sahabat-sahabat yang merasakan keputusan itu tidak popular. Maka kita bersama-sama untuk tidak mempopularkan keputusan yang tidak popular itu. Kita menjadi geng. Kau rasa setuju ke tu? Kau rasa setuju? Kau rasa setuju ke tu benda seperti itu? Jadi macam-macam benda seperti itu kadang-kadang kita pun ini macam dah best sudah. Kadang-kadang akhirnya ada tim. Ada tim A, ada tim B. Ini tak best. Jadi sebabnya saya kata tadi bila integriti itu sudah rosak, akhirnya ada birokrasi dan ada benda-benda ini tidak best sebenarnya berlaku. Kalau kita tidak setuju, kita diamkan diri saja. Tapi kalau melibatkan kebajikan, kita ada sesuatu saluran, kita kena suarakan. Kadang-kadang bila kita menyuarakan, walaupun benda itu betul ataupun tidak salah, kita kena suara, jangan cakap belakang. Kita ada sistem, kita boleh email dan sebagainya. Mohon maaf kepada pihak bendahari, mohon maaf kepada pihak pustakaan, kafe yang itu tidak cukup untuk kami, saya sampai-sampai cappuccino habis. Cappuccino habis dan pak. Contohnya benda gitulah. Kadang-kadang respon daripada orang itu, kadang-kadang tak popular pun. Benda kecil, tapi kita harus respon. Dan kita harus bersuara. Dalam LMPT itu kan disebut, apa yang anda tidak berpuas hati dengan universiti, kita letakkan. Tapi kadang-kadang itu, benda itu tidak berlaku pun. Kita hanya menyuarakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia gunakan tangan untuk mengubah ataupun dengan kuasa yang dia adakan. Jadi bagus juga kalau benda itu dibawa dalam mesyuarat, dibawa dalam meeting kebajikan sesama kita. Kita bawa dalam meeting, bawa kita itu. Jadi pihak yang tertentu akan bawa lah benda itu lebih ke atas dan ke atas. Itu kita punya saluran yang terbaik lah. Tapi jangan kita cakap belakang tanpa kita tahu benda yang sebaiknya. Yang ketiga tu macam saya cakap tadi lah, doa. Doa banyak-banyak supaya kebaikan. Semoga keputusan itu menjadi kebaikan kepada kita semua kan. Kadang-kadang mungkin sampai kita mati pun kita tidak dapat benda apa yang kita mau. Sebab Tuhan itu Maha mengetahui apa yang lebih baik untuk kita semua. Apa itu? Buku rekod keluar. Dulu ada buku rekod keluar tu kan. Buku rekod keluar pejabat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang awal-awal okey lah. Lama-lama dia menjadi sesuatu. Dia tidak payah buku rekod keluar. Kita WhatsApp je. Di mana kau? Di mana kau? Contohnya kena bagi tahu lah. Seharusnya bila kita keluar tu, mesej kepada ketua jabatan lah. Bos, saya di klinik antara anak. Bagi tahu je maklum. No hal. Memang semua faham benda seperti itu. Kalau tidak, dia jadi akan menjadi sesuatu yang orang kata apa tu? Orang bersangka-sangka tu. Sama ada kita keluar ataupun tidak. Dan dalam grup kita itu, sepatutnya grup WhatsApp kita itu, di situlah bos tahu di mana kamu dan sebagainya. Jadi menggunakan saluran itu mendidik integriti tersebut. Tapi itulah, bila jadi bos, kita akan tidak popular. Bila kita jadi bos, kita akan dibenci. Bila kita jadi bos, kalau kita itu orang kata spotting inilah tidak berintegriti. Spotting dalam kata erti membiarkan sesaja apa yang tidak betul saja. Ini spotting baik, spotting dan baik ini dua benda yang berbeza tau. Spotting dan baik ini bukan dia tidak apa lambat pun okey. Anda bukan itu. Dia kena tengok. Spotting ini maksudnya spotting dalam hal-hal tertentu dan baik itu dalam menjaga kebajikan. Tapi mungkin tidak orang kata tidak menghukum sesuatu kesilapan.
tidak menghukum suatu kesilapan itu bukan supporting. Itu ada masalah sebenarnya. Akhirnya apabila kesilapan itu berlanjutan dan disukai oleh orang, akhirnya apa yang berlaku? Benda itu menjadi penyakit kepada semua orang. Penyakit mau kasih buang nih penyakit. Oh, banyak orang kena makan obat. Banyak orang kena makan obat. Dan obat itu tidak semestinya berkesan ataupun tidak. Itu sebabnya kena selalu kita mengingatkan antara satu sama lain. Kadang-kadang kita ke laut. Saya selalu sebut, apa beza pelaut dengan perempuan yang mau diet? Apa beza? Siapa boleh jawab? Beza pelaut, Isidor. Beza pelaut sama perempuan yang mau diet. Ada beza, dua-dua ke laut. Betul. Ini kebetulan saya ada nampak tuh dalam apa itu, Facebook. Ya, dua-dua ke laut. Dokter, ada satu soalan dari para pelajar. Malas lah. Mardia Hayati Yaakob, ada tips tak supaya kita tetap berintegriti? Tips untuk kita sentiasa berintegriti. Yang pertamanya pastinya, kita ini ciptaan Tuhan. Dan kita akan dihitung. Maliki yaumiddin, kita akan dihitung. Dan bila kita pegang, kita akan dihitung dan ditengok oleh Tuhan. Itu sebabnya kita akan rasa kita ditengok dan dijaga. Yang kedua, pastikan kita bersama orang-orang yang berintegriti. Jangan kita bersama dengan orang-orang yang tidak berintegriti. Akhirnya kata Nabi SAW, agama itu ialah apa agama yang dianuti oleh kawanmu. Maksudnya di situ apa tau? Maksudnya di situ kawan kau gitu, kau akan jadi gitu. Kalau kawan kau gitu, jadi bukan kita benci kawan, tapi carilah kawan yang membawakan kau benda seperti itu. Benda kau seperti itu. Jadi kita akan menemui lah. Kalau pelajar kan, kau buat assignment, kau jumpa dengan pelajar kawan-kawan yang malas buat assignment, kau akan jadi malas buat assignment lah. Tapi kalau kau bawa kawan-kawan, bila saya pergi ke library kemarin, saya kan lama sudah tidak masuk Nobel laureate dan sebagainya tu. Ada pencara yang tidak pernah masuk pun Nobel laureate dan sebagainya. Oh, boleh masuk pula sini. Maksudnya mau beritahu, ada tempat yang indah sebenarnya di UMS ni. Untuk kita study dan sebagainya, cari mood dan sebagainya. Itu atas kita sendiri kan. Memanglah boleh buat assignment di katil, boleh buat assignment di bilik. Tapi apa yang berlaku? Kau akan tidur. Kau tengok laptop, kau tengok katil. Kau tengok laptop, kau tengok katil. Katil, laptop, katil, laptop, katil, laptop, katil. Habis. Tapi kalau di library, kau mau tidur macam mana? Mana boleh tidur di atas kursi. Kau akan bersembang. Walaupun bersembang, sekurang-kurangnya kau di library. Adalah juga cappuccino di cafe itu, walaupun habis sudah kan. Dia tetap ada. Nah, habis kamu, saya pergi library. Next time dia ada cappuccino, tutup tuh cafe nanti. Ada orange di tepi itu kan untuk beli dan sebagainya. That's why we need team. Untuk kita berintegriti ini kita need team. Need team, the positive team. Kita bawa benda ini yang positif dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dapatlah benda seperti itu kan. Sebab benda ini sangat sukar bila sudah menjadi satu penyakit. Yang terakhir tadi macam saya cakap tadi, doa banyak-banyak. Sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Tetapkanlah diriku atas agamamu dan ketaatan kepadamu ya Rabb. Yang jarang-jarang pergi gereja, jangan copy main golf balik-balik bah. Balik-balik orang gereja tanah. Wih, suka betul si bos main golf. Jarang dia pergi gereja. Campin sudah dia tu handicap. Nah, kan kadang-kadang benda seperti itu pun ditanya kan. Nah, itu kadang-kadang pula kena fikirlah. Tidak semestinya mesti the early morning. Kau boleh pergi gereja by anytime. Jangan kerana the Sunday saja kau pergi. Jangan. Kadang-kadang malam kau pergi berbicara sama kawan-kawan kita sana, berbincang kan. Itu sebenarnya kita kena cari something. Macam orang Islam pula pergi ke masjid. Dan kau duduk di belakang. Di masjid duduk belakang. Tidak orang kenal. Kau pergi depan sekali. Baru orang kenal. Kau siapa? Oh, baru kau berjumpa. Ini datang sudah lambat. Lepas tu duduk belakang. Siapa kenal kau?
Siapa kenal kau kan. Jadi benda seperti itu kembali kepada Tuhan insya Allah. Oke, terima kasih.